tahu, dia kata there is a very remote. Remote ni maksudnya chances paling rendah untuk bekas pekerja kita nak menang kes tu. Maksudnya siapa menang? Kita lah menang. Faham tak? Maksudnya chances kita nak kena saman tu adalah sangat-sangat rendah. Tu maksudnya daripada ayat ni. Okay. Kalau berkaitan dengan, sebab kita belajar dua benda dalam ni. Satu provision, satu lagi yang contingent. Kalau provision dia berkaitan yang tadi tu. Provision kalau kata macam warranty, macam provision, macam dia nak kena tanggung apa-apa kerugian lah macam tu. Contingent ni adalah apa-apa, contohnya macam dia kena saman, kedai terbakar, ataupun apa-apalah yang berkaitan dengan benda-benda yang secara mengejut ni, itu adalah kita kena explain yang dari segi sudut contingent liability tu. Kat sini dia kata the company has a legal, dia bagi tahu sekarang ni, okay, disebabkan kita menang, so kita kena ambil yang ni, jadual ni. Yang ni. So yang pertama sekali adalah kalaulah katakan highly probable, maksudnya kita akan kalah kes tu. Kalau kata kita akan kalah kes tu, maksudnya kita kena recognize as a liability. Maksudnya kena wujudkan provision of ni lah, fine ke, provision of yang loss tu lah, loss yang cases tu. Kalau kata probable 50-50, dia tak ada provision, dia cuma kena disclose in notes to the accounts. Tapi kalau kata macam yang tadi, dalam kes kita yang tadi tu, kemungkinan kita akan menang. Ataupun remote ni maksudnya kemungkinan kita akan kena saman adalah sangat-sangat kurang. So bermaksud kat sini, dia no mention. No mention ni maksudnya there is no provision, there is no disclosure at all. So dalam kes yang kita tengah bincang ni, okay, yang nombor 2 ni adalah kamu boleh kata the economic event has not affect to the financial statement. The economic event has not affect to financial statement. Ini ayat yang pertama. Due to, disebabkan oleh apa? Ataupun kita boleh kata the event, ataupun kita nak bagi tahu lah pasal yang kita kena, yang facing litigation ni, yang pasal company is facing litigation ni, has no effect to financial statement. Kita bagi tahu ayat yang mula-mula dulu. Kita bagi tahu this transaction has not affect at all to the company financial statement. Kenapa kita kata dia tak affect kita punya financial statement? Okay, due to there is a very remote chance that the former employee will win the case. Ini adalah point yang pertama. Ini adalah ayat yang pertama. Okey. Lepas tu kita kata there is no, point yang nombor 2, kamu kata there is no provision of warranty, there is no provision and there is no disclosure should be disclosed in financial statement. Faham tak Oi. Faham. Saya nak pastikan korang pandai menulis dia punya point-point ni. Kalau tak pandai tulis nanti, aduh, pening kepala aku bila nak makin nanti.
Sir, Ya. so maksudnya nanti nak tulis jawapan, tulis yang simple pun tak apalah, tak ikut yang macam contoh tu. Boleh. Tapi kalau saya lah, why not dah alang-alang online? Bunyi pun online. Why not korang create sendiri satu ayat yang kamu cuma akan ubah yang ayat tengah-tengah tu je. Kau faham tak? Macam mana? Yang macam tadilah. Kan tadi kan saya ubah ayat tengah-tengah dia. Contoh yang ni. Ni saya ambil sendiri. There is a present obligation as a result of past obligating event. Betul tak? Sama kan tadi kan? Dengan ayat masal money warranty tadi. 3 tahun warranty. Saya ambil balik ayat ni. So maksud sir rangka ikut rangka ni, cuma isi dia ubah kepada isi soalan. Boleh. Ataupun siapa yang nak olah ayat dalam bentuk yang dia faham. Ada orang yang bagi saya tahu, ada orang yang dia serabut kalau dia nak hafal benda ni. Apa yang dia buat adalah dia faham je. Okey, yang dia faham, point nombor 1 kena bagi tahu ada there is a present obligation. Masa tu ayat dia akan susun sendirilah cara dia. Nombor 2 dia akan bagi tahu there is a legal obligation. Maksudnya legal obligation yang mana? Disebabkan oleh 3 years warranty. Simple kan ayat dia? There is incurred legal obligation due to 3 years warranty provided by company. Padahal saya tak ikut pun ayat yang ni. Kalau ayat ni adalah ayat yang skema lah. Ataupun kalau nak ikut ayat ni boleh je. The obligation event is the sales of product with 3 years warranty which give rise to a legal obligation. Itu kalau kata diikut ayat yang sebiji ni lah. Kalau dia tak nak, dia ayat yang dia faham, dia kata there is incurred legal obligation due to 3 years warranty provided by company. Lepas tu untuk point yang nombor 3, kalau yang hari tu dia tak bagi tahu berapa amount dia. So kita kena bagi tahulah therefore dia kata provision should be recognized based on apa? Okay, based on tak payahlah kata best percentage. Kita kata based on percentage of of daripada apa, ikutlah mana yang sesuai, cost of sales ke, cost of goods sold ke, ataupun kadang-kadang based on percentage, based on sales pun boleh. Dia tak semestinya apa yang dibagi tau, kadang-kadang kamu kena fikir sendiri sebab benda tu logik. Kamu nak kira provision anggaran, nombor 1 kamu boleh kat sini. Yang ayat ni dia buat prediction dia adalah based on cost of goods sold, cost of sales lah. Kalau kata saya, kemungkinan saya akan ambil based on sales. Macam tu pun boleh juga. Tak ada masalah. Tapi janganlah pula based on expenses. Yang tu salah lah. Dia kena based on salah satu sales ataupun cost of sales lah. Salah satulah yang ni. Tapi kalau kata untuk contingent liability ni, dia lebih kepada kita ni je lah. Kena ni lah. Kena ambil ni lah. There is a possible obligation, sama ada ni lah. Ataupun boleh ambil balik lah ayat ni. Possible obligation that arise from past event. Sama ada ke tak, macam tu je lah. Saya scroll ni, dia jadi lagging tak korang punya screen? Okey je sir. Okey ya. Sebab ada yang setengah student yang lain kadang dia jadi lagging. Dia akan jadi freeze, lepas tu nanti baru dia akan okey. Alright, so kita tengok untuk point nombor 3. Untuk yang nombor 3 ni. Okay, dia kata the company has a legal suit with a one-off major supplier which may result in a receipt of
compensation amount RM200,000. Dia kata its legal advisor in its opinion that there is high possibility that the company will be awarded with the compensation. However, it is dependent on decision of court lah. Okay, dia kata highly possible. Tapi kali ni contingent asset ataupun contingent liability? Tadi contingent liability, ni contingent apa? Asset ke liability? Asset. Okay, ini adalah contingent asset pula. Kenapa saya kata contingent asset? Sebab kita yang kemungkinan akan dapat duit. Kalau nombor 2, kita kemungkinan kita kena bayar sebab kita kena saman. Okay, kena faham ayat dia. Yang ayat yang ketiga ni adalah company saman orang. Dia saman supplier. And then dia kata it is dia kata legal advisor, dia punya opinion dia highly possible. Highly probable ataupun high possibility company akan menang. Okay. Kita kena tengok balik jadual yang tadi. Okay. Kalau untuk contingent asset, kalau highly probable, maksudnya highly possibility menang, dia cuma kena disclose in notes to the account saja. Dia tak ada buat provision of apa-apa, tak ada. Dia tak ada recognize apa-apa. Cuma dia akan record dalam notes to the account saja. Dia kata dia tengah saman orang dan kemungkinan dia akan menang macam tu je. Itu je lah. Macam mana buat ayat ni? Dia kata cuma disclose in notes to the account je. Okay. Nombor 3 ni, apa yang kamu boleh kata adalah sebab dia asset kan. Okay, apa yang kamu boleh sebut adalah di economic event. Economic event ni maksudnya peristiwa ni. Yang saya sebut tadi yang atas pun di economic event tu maksudnya daripada peristiwa ini. Okay. The economic event should be, apa yang kita perlu buat? Kita kena apa ni? Kena nombor 3 ni kena buat apa? Should be provide provision ke? Tak. Tak. Kita cuma the economic event should be disclosed as contingent assets in notes to the account. Ini poin yang pertama. Saya ulang balik The economic event should be disclosed as contingent asset in notes to the account. Ataupun kamu boleh kata the economic event should be disclosed in notes to the account pun boleh. Itu poin yang pertama. Dah, tulis yang pertama. Alright. Nombor 2 adalah yang perlu kamu tulis. Kenapa kamu kata dia perlu disclose? Kamu boleh curi balik lah ayat ni dia kata. Dia kata the company should disclose in notes to the account due to apa? Disebabkan oleh because the legal
advisor is in the opinion that there is a high possibility of company will be awarded with compensation ataupun will win the case lah, macam tu. Company will be win the case pun boleh, tak ada masalah. Okay, boleh. Point dia 2 tu je lah, tak ada 3. Boleh sir. Okay, ni nombor 3 Ataupun kalau kamu nak nak tambah ayat lah. Tadi ada 2 point kan, tiba kamu nak tambah lah gatal-gatal. Kadang rasa macam tak confident ayat tu cukup ke tak point kan untuk markah kan. Kamu boleh tambah perkataan pasal kan dia kata dia cuma cuma even dia kata dia akan dapat RM tu 100,000 kan. Kamu boleh cakap however the timing of receipt of compensation is uncertain. Maksudnya maksudnya bila yang betul-betul dia boleh record ataupun dia nak decide dia boleh menang, kita tak tahu lagi. Itu maksudnya. The timing of the compensation is uncertain. The timing of receipt of compensation is uncertain. Boleh tambahlah perkataan tu. Sebab dia kata kat sini kan, dia kata dependent on the verdict of court ni. Sebab tak tahu lagi apa keputusan dia. So, kita semua cakap macam tu je lah. Memang kata highly possible kan. Tapi bila betul-betul dia boleh menang, boleh confirm bila betul-betul kita tak tahu. Itu lah maksudnya. And then nombor 4 ya. Okay, in September 2015, dia kata before financial statement was authorized for issue, dia kata the company received a court order to pay the damage the company has caused. Okay, dia kena saman ni. Dia kena saman daripada mahkamah sebab apa dia ni kot, dia company dia ada menyebabkan pollution apa dalam bahasa Melayu? Pencemaran sungai lah. And then dia kata even though the company has no legal obligation to do so, dia kata the company declare to the public that it will be responsible to take care of the environment. Okay, so ni apa dia? Okay, so in this case kena buat provision tak? Yang ni pasal apa ni? Yang ni pasal apa ni? Contingent liability. Dia pasal apa? Pollution. Dia salah satu dia betul lah. Dia pasal satunya sebab dia kena providekan provision on damages kan. Sebab dia berkaitan dengan ni, constructive obligation. So boleh pakai balik ayat yang ni. Boleh pakai balik ayat yang ni ya, yang ni. Yang case ni sebab dia kata
even though there is no legal obligation, tapi dia kata dia announce memang dia akan bertanggungjawab lah. So itu adalah constructive obligation. So boleh pakai balik ayat ni. Ataupun kamu boleh ambil lah ayat balik ni. The obligation event is give a rise to constructive obligation because sebab apa? Sebab dia kata dia ada announce kan untuk dia bertanggungjawab. Ataupun kamu boleh kata the company should make a provision for compensation ataupun provision for damages because apa dia? Ataupun poin yang pertama kamu boleh kata the company should provide provision for damages. Ini poin yang pertama. Okay. Nombor dua, kamu kena beritahu yang pasal there is incurred constructive obligation. Ataupun there is arise constructive obligation. Kenapa? Kenapa boleh timbul constructive obligation? Sebab apa? Sebab dia kata due to the company declare to the public that it will responsible to take care of environment. Ini okay. And then disebabkan dia dah bagi figure berapa estimated cost tu, boleh lah yang ni. Yang point nombor 3 adalah the amount of provision of damages should be record adalah RM 200,000. So dia ada 3 point tu lah. Yang pertama, kamu kena beritahu dari the company should provide provision of damage ataupun provision of compensation pun boleh sebab dia kena denda kan, ataupun provision of fine pun boleh, fine F-I-N-E pun boleh, mana-mana lah, agak-agak lah yang boleh berkaitan dengan ni. Saya tak ada satu istilah yang betul-betul spesifik, tak ada. Korang nanti bila kerja dalam sebagai accountant pun, bila kamu dapat macam ni pun, kamu suka hati kamu, kamu nak letak nama apa? Provision of damages boleh, provision of fine boleh, provision of compensation boleh. Maksud yang sama je. Okay, boleh? Poin nombor 2, kamu kena beritahu lah pasal dia ada incurred constructive obligation due to mana yang tadi? The company declare to the public that the company will take responsibility to take care of environment. So point nombor 2. Nombor 3 kena beritahu lah berapa estimated cost yang kita kena bagi tahu. Ambil lah yang RM 200,000. So boleh tak ni? Boleh, sir. Ya. Okay, dalam kes ni tadi itulah dia suruh kamu setiap yang kita cerita tadi pasal economic event tadi. Economic event tu maksudnya setiap cerita tu tau. Setiap apa peristiwa yang terjadi. So kamu boleh lah tulis ni, ambil daripada perkataan ni pun boleh. The economic event apa? Ada tak should be apa, ada tak provision ataupun apa-apa. Okay. Nombor 2, kamu kena buat journal entry. Kalau perasan balik, yang ada provision nombor 1 tadi kan? Nombor 1 dengan nombor 4 je, betul? Sebab nombor 2 ni tak ada apa-apa sebab dia remote.
Dimute tadi kan dia tak ada apa-apa, kita kena record. There is no provision, there is no disclosure. Nombor 3 ni dia cuma disclosure je. Dia cuma disclosure je, dia tak ada record dalam financial statement. So nombor 4 ni adalah provision. Provision maksudnya dia akan record dalam financial statement. So nombor 1 dengan nombor 4. So betul lah dia kata dia minta untuk transaction nombor 1 dengan nombor 4. Kamu jangan tanya kenapa nombor 2 dengan nombor 3 tak ada. Memang tak ada pun record. Kalau ikut jawapan tadi pun memang tak ada record. So dia dah bagi clue lah kat sini. So nombor 1 tadi kita akan record apa? Sebab dia minta journal entry tadi. Kita record tadi provision of warranty tadi berapa? 50,000 ke 500,000? 500,000. 500 500. So yang pertama sekali adalah kamu kena buat debit. Yalah saya buat siap ni. Okey, kalau kata untuk yang nombor 1. Dia kira nombor 1 1 Roman. Okey, nombor 1 Roman ni debit dia adalah SOPL yang kita akan record dia dalam expenses tu. Ini adalah warranty. And then kredit dia apa? Kredit dia adalah provision for warranty. Mana tadi tu 500,000 tu. Ini adalah nombor 1. And then nombor 2, nombor 4 kan. Okay, nombor 4 tadi dia punya estimation dia berapa? 200,000 kan. Ni provision of damage. Tulis lah. Debit dia adalah yang kita akan record dalam SOPL. Compensation lah. Ataupun fine pun boleh. $200,000. And then kredit dia ataupun kredit kamu buat ni SOPL, Statement of Financial Position. Nama dia apa? Provision for compensation. Okey, boleh? $200,000 juga. Boleh tak? Boleh sir. Boleh. Okay, so sekarang saya nak kamu buat ni. Yang muka surat 157 ni, yang smart ni. Smart ni. Lepas tu Blossom, Berhad. Sampai sini. Buat sekarang. Saya bagi masa dalam sekarang pukul 4. Pukul 4.30 ni tu kita discuss jawapan. So buat Ini sikit je ni, Smart Berhad ni. Sebab yang A ni teori je ni. A ni semua teori je ni. And then yang nombor ni, yang Blossom ni. Sikit je. 4.30 kita discuss. Adalah dia kata Smart they constructed a new building. And then dia kata at the end of 31st December 2013, dia kata the crane used for construction collapsed and kenalah a few workers, and then investigation to determine the cause of incident still in progress. And then ada legal action in connection with accident has not been taken. And then discuss the conversation decision have been established. Faham tak?
Okay, dia kata sekarang ni bila crane dia collapse, kemudian kena dekat ni, and then dia ada buat investigation. And then during investigation pula, dia kata legal action in connection dia kata legal action tu tak ada siapa-siapa pun ambil lagi legal action ni sebenarnya. And then dia kata so discuss the compensation. Kalau katalah kononnya kalau kata nak buat, nak ada kan. And then dia kata decision has been not established. Okay, kalau kita tengok balik kat sini, yang ni adalah lebih kepada contingent. Kalau lah katakan contingent tu adalah lebih kepada ni tau. Lebih kepada remote ni. Sebab sekarang ni orang bawa kes tu ke mahkamah pun tak ada lagi. Tapi ataupun tengok kan dia nak letak yang possible ni pun boleh juga ni. So kalau kata habis kuat pun kamu akan sebut ni lah yang pasal there are some possibility that compensation should be announced lah ataupun dia kena ni lah, maksudnya dia dalam area ni possible. So kalau dalam area possible, dia dalam untuk contingent liability ni dia cuma akan disclose in the notes to the accounts ni. Kamu buat jawapan apa? Korang buat jawapan apa? Hello? Okay. Kamu boleh buat sama ada jawapan dia yang from the remote area ataupun yang dekat yang tengah-tengah tu. Yang probable. Hello, dengar tak suara saya? Dengar. So kalau dia silent macam tu boleh buat assumption sendiri? Boleh. Sebab yang ni dia yang penting jangan letak yang highly probable lah. Kalau highly probable dia kena buat provision. Sebab dekat nanti soalan seterusnya tu, soalan B tu nanti dia cakap ada 70% yang tu. So Okay. A ni dia tak cakap apa-apa lagi, kemungkinan apa-apa lagi. Yang B ni kalau kata in case, untuk kalau lah katakan ada lawyer of smart, they advise that company there is a 70% chances yang akan ni lah claim. And then dia kata dia bagi estimation, dia kata lebih kurang dalam RM50,000. Ini yang kalau kata in case dia come out dengan additional information ni. Tapi yang ni untuk yang ayat yang first ni. Kalau ayat first ni dia tak cakap apa-apa lagi. Tak dia kata. Dia kata dia dalam siasatan lagi, and then dalam masa sama there is no legal action against company. Tak ada apa lagi pun. Maksudnya employee pun tak ada buat apa-apa pun lagi, nak saman ke nak apa-apa ke tak ada lagi. Tapi kalau katalah kita punya ikut relevant, dia nak kata remote tu saya rasa tak adalah sampai kita tak boleh kata sampai ke remote. Remote ni maksudnya dalam kau cederakan orang, takkanlah tak ada compensation langsung. Nampak? So maksudnya kita agak-agak lebih kurang dalam 50-50. Kita akan ada wujudnya compensation ni. So kita decide ambil yang tengah-tengah tu. Yang ni. Maksudnya probable but not reliably. Ataupun dia possible lah. Possible kita kena
50-50 lah kita akan tanggung compensation tu. Kalau kata highly probable ni tak juga, sebab apa Liga Asia pun tak diambil apa-apa lagi oleh pekerja dia. So lebih tepat adalah yang ni lah. Tapi siapa yang explain untuk remote, still bagi saya still accept lah dia punya jawapan dia. So jangan risau. So korang jawab yang mana tadi? Yang A tu. Kalau nak kita dalam ni, there is no present obligation against company ataupun yelah due to ni lah. Cuma kita cakap itulah since there is no legal action. Dia kata ni. Dia kata there is no legal action has been taken to against company. Tak ada lagi legal action. So that's why dia jatuh dalam lingkungan tu. Apa yang kita akan buat adalah cuma disclose in notes to the account je. Ataupun kalau kata kamu bagi alasan remote pun bagi saya still acceptable dia punya jawapan dia. Sebab dia tak ada lagi yang kata apa legal action kan. Tapi secara logiknya lebih kepada yang possible lah akan ada legal action tu. Sebab biasanya company akan jawab jugalah untuk bagi compensation tu. Sebab pekerja ditanggung kecelakaan kan. Kejap bagi orang agak NASA tu. And then untuk yang B ni during the year ended 31st December 2014, dia kata the lawyer of Smart Berhad has have advised the company that around 70% chance that the worker claim will be settled at 500,000. Okay, yang ni dia kata sekarang ni kalau 70% ni maksudnya highly probable lah yang ni. Maksudnya dia dalam kategori highly probable. So dia kata discuss the proper accounting treatment of this situation. Okay, so apa yang perlu kita buat adalah disebabkan oleh 70% ni kita akan consider sebagai highly probable. So pertama sekali yang first point yang kamu kena sebut dalam ni adalah there is a present obligation dia ada ni maksudnya company kena ni lah provide provision of claim lah, provision of claim ataupun provision of damage boleh, provision of claim boleh, provision of damage boleh ataupun provision of compensation pun boleh, mana-mana ayat boleh. Okay, kata yang pertama sekali adalah Smart Berhad has to recognise a provision of compensation which is due to arise present obligation due to past event. Okay, itu yang pertama And then nombor dua, kamu kena bagi tahu lah kenapa kita kata dia kena providekan provision. The company should provide the provision since ni lah there is a 70% chance that the workers claim will be claim lah. That the workers claim lah. Macam ni. Ambil yang ni. Highly probable lah. Itu kamu relate dengan highly probable that yang kita kata the workers ni dia akan claim lah daripada company. Okay, lepas tu point yang ketiga baru kamu come up dengan berapa figure dia. So kamu kata the provision should be recognised of RM500,000 lah.
in financial statement. So ada 3 point. Yang pertama sekali, kamu kena bagi tahu company kena providekan provision of compensation. Nombor 2, kamu kena bagi tahulah sebab apa kamu kata dia kena providekan compensation, sebab there is highly probable ataupun apa kita panggil, there is high possibility ataupun highly probable that apa the employee will claim against company lah, macam tu. Yang ni boleh ambil lah ataupun boleh ambil lah, there is a 70% chances that the workers claim. Okay. And then nombor 3 adalah the provision of compensation should be recognized of RM 500,000 in the financial statement. So settle lah yang 3 tu. Okay, boleh? And then untuk jenis kamu boleh ni lah, sama macam tadi. Debit dia adalah SOPL. Debit dia adalah debit SOPL. Sama ada compensation ke apa ke. Okay, dia debit SOPL, compensation ke. Tu kan RM 500,000. And then credit Provision. Provision or compensation. Tu RM 500,000. Okay ni untuk yang tu tadi. Then kita tengok yang Blossom Berhad. They engage manufacturing in industry filter ni. And then during year ended 31 December 2015, dia kata customer dia file saman kepada dia for cost and damages disebabkan oleh kegagalan dia, salah satu dia punya produk lah. And then amount yang diorang nak claim adalah RM 700,000. And then legal advisor of company has advised that Blossom Berhad has a good chance of winning the case as the customer did not follow the direction in using the products. And then apa lagi ni? And then during year 2000, okay. And then lagi satu, dia kata the EPF file lawsuit against Blossom Berhad for failure to remit EPF contribution of RM 600,000 on behalf of in foreign worker from Indonesia. Sebabkan dia gagal untuk ni hantar EPF. And then dia kata the legal advisor of company dia kata 50-50 lah, company akan kalah ataupun menang ataupun kalah lah macam tu case ni. Okay, dia ada 2 case Satu yang customer file disebabkan oleh failure of products. Nombor 2 adalah yang dia kena saman daripada EPF sebab bukan macam saman lah tapi denda lah macam tu. Sebab dia gagal untuk ni lah, untuk fulfill requirement lah set by legal environment. And then okay, untuk kes yang pertama dia akan menang. Untuk kes yang kedua 50-50. Okay, dia kata advise the appropriate accounting treatment of customer lawsuit in accordance with MFRS 17. Okay, ini untuk yang kes yang pertama. So yang kes pertama kita akan explain
dia ada wujud tak? Kita panggil apa? Ataupun kamu boleh kata this economic event relates to contingent liability. Yang pertama. Nombor dua, adakah wujud present obligation? Kes yang pertama, adakah wujudnya present obligation? Korang buat tadi, ada tak present obligation? Tak. Tak ada kan? There is no present obligation due No. to, sebab apa? Sebab dia kata legal advisor of company, they advise that Blossom Berhad has a good chance Good chance of winning. So dia dalam kategori remote. So apa yang perlu kamu buat adalah the company shouldn't provide any provision, and then the company also need not to disclose in notes to the account pun. Notes to the account pun tak payah disclose juga. Sebab dia adalah dalam kategori remote. Remote ni maksudnya tak payah buat apa-apa. Provision pun tak payah, disclose pun tak payah. Okay, untuk yang kategori yang kedua adalah there is dia, kita kena sebut apa, dia punya chances dia macam, sebab dia kata 50-50 kan. Apa yang boleh kamu kata adalah yang first sekali kamu kena kata there is ataupun kamu kata since the chances of winning the case is 50-50. Okay, kamu kata the company shouldn't provide any provision in financial statement. Itu yang pertama. And then ayat nombor dua adalah kamu kena kata the company should only disclose in notes to the accounts only. Since apa ni chances dia adalah 50-50. Untuk support yang kamu kata kena disclose tu. Okay, boleh? Okay, kalau kata C ni, kalau katalah kena buat journal entry juga yang sama macam tadi. Debit SOPL, kita panggil apa? Lawsuit ke apa ke? Ataupun compensation ke? Ataupun fine pun boleh. And then credit provision of fine ke? Provision of lawsuit pun boleh. Itu je lah untuk yang ni. Okay, boleh? Untuk yang ni. So malam ni kan quiz.